Dia mari rosakkan kepada kita dalam akidah. Oh, dalam akidah ni tuan-tuan jadi penin kita. Sampai kita hari ni boleh bercakap tuan-tuan, ada syurga untuk orang Islam dan ada syurga untuk orang yang tidak Islam. Dia tu baik, cuma dia kafir. Bahasa sekarang ni, dia tu baik, cuma dia kafir. Jadi dia ada syurga untuk orang kafir, ada syurga. Oh gitu. Macam kita orang Islam dah ada dah syurga kita. Macam hak depa punya, depa baik tapi pasal depa kafir, Tuhan bagi hak depa apa nama syurga depa pula. Oh lagu tu pula. Lagu tu nak lagu rock mana lagi. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Habis tu apa guna Nabi Muhammad ajak orang pada Islam, apa guna dia? Apa guna dia? Dia tukar akidah hari ni tuan-tuan. Gila-gila punya akidah kita. Saya jumpa macam-macam tuan-tuan hari ni, takut. Dia kata, ustaz, orang ni umur dia 30 tahun dia mati. 30 tahun dia mati. Dia umur 15 tahun dia cukup umur. Sebelum 15 tahun dia tak ada dosa pasal belum akil balik. 15 tahun dia hidup, ada dosa, ada pahala, ada dosa, ada pahala dia buat. Kemudian umur 30 dia mati. Maknanya 15 tahun saja ustaz. 15 tahun saja ustaz. Jadi soalan saya, kenapa dia diseksa sampai sekarang dalam kubur? Dia mati dah 100 tahun. Dia hidup cuma 15 tahun. Kenapa dia disoal? Kenapa dia diseksa sampai sekarang? Dah 100 tahun dia mati. Allah kata, ustaz kata Allah tu adil. Kalau adil pasal apa? Lebih daripada 15 tahun. Oi, tuan-tuan hari ni, akal kita. Mai dia tanya kat abang ni pula, macam mana abang? Hidup 15 tahun, kena seksa 100 tahun. Adil tak mana abang? Abang nak kata apa? Abang pula sambil duduk main mas. Betul juga. Betul juga dia kata tuan-tuan. Dia merosakkan akidah kita. Yang ketiga tuan-tuan, siratul mustaqim, dia rosakkan sistem. Tuan-tuan ingat dulu main badminton. Zaman Lim Swee King, Miss Boon, Eddie Chung semua. Zaman Punch Gunalan, Miss Boon apa semua, Rudy Hartono, Eddie Hartono. Ni zaman kita 70-an, 80-an. Baju mereka warna putih, seluar warna putih. Undang-undang main badminton, seluar warna putih, baju warna putih. Tak boleh color-color. Main sekarang je tuan-tuan, tukar segala benda. Peraturan dia, main badminton mesti baju putih, seluar putih zaman dulu. Orang Islam ikut. Tak boleh pakai seluar panjang, ikut. Sistem tu dibuat. Hang nak masuk kolam renang, boleh pakai sependa. Kalau pakai tracksuit panjang, mandi kat parit belakang. Luas lagi parit tu, mandi. Hang nak masuk sukan renang, pakai lagu ni. Hang nak pakai terjun, hang pakai baju ni. Orang Islam buka tuan-tuan pasal sistem. Kenapa? Orang Islam yang masuk dalam sistem, orang Islam yang masuk dalam pertubuhan, orang Islam yang masuk dalam persatuan dunia, dan dia ikut persatuan itu. Yang hang kata ikut pasal apa? Kalau hang tak masuk tak boleh. Masuk dalam pertubuhan sukan, masuk dalam pertubuhan sana, masuk dalam pertubuhan budaya, masuk dalam pertubuhan kesihatan, lah ikut hak depa punya. Kenapa tak ikut sirati mustaqimah, jalan Nabi? Apa Nabi tidak mengajar cara bersukan? Apa Nabi tidak mengajar cara berpolitik, sistem? Apa Nabi tidak mengajar ilmu kesihatan? Apa Nabi tidak mengajar ilmu berkaitan dengan hubungan di antara negara? Apa Nabi tidak mengajar hubungan masyarakat majmuk yang Islam duduk dengan yang bukan Islam? Jalan itu diajar. Di mana ustaz? Dalam Quran pun ada aja, dalam hadis pun ada aja. Maka manusia ni dia tolak yang Quran punya, dia tolak yang Nabi punya tuan-tuan, dia ambil yang hak dibuat oleh manusia ni. Bila dia ambil tuan-tuan, maka jadilah pening macam sekarang. Pening tuan-tuan. Jadi kelang kabut kita. Sedangkan kita dah duduk dalam cahaya dah. Allah Ta'ala sebut di sini, yahdihim ila siratul mustaqim. Kita dah duduk dalam cahaya. Duduk dalam cahaya.
Ustaz, saya tak mengaji tinggi-tinggi Ustaz. Tapi saya dapat penyakit Ustaz. Penyakit apa abang? Saya dapat penyakit kencing manis Ustaz. Subhanallah. Apa punca kencing manis abang? Tak tahu, dia kata pasal gula. Tapi ada orang yang makan gula, tak pula kena kencing manis pula. Saya hak makan gula kena kencing manis. Pak mat tempe tu Ustaz, susu ni setengah gelas ni Ustaz oi, tak kena kencing manis pula. Ya, dia tak kena kencing manis, tapi Pak mat tempe tu kena kencing. Sama aja. Lagi bahaya saya kata. Hak ni kena kencing manis, hak nu kena kencing. Apa-apa benda pun ada dalam Quran. Wala tusrifu. Jangan kamu berlebih-lebihan. Allah tak suka pada orang yang melampau-lampau. Nak ambil gula, ambil lah, sikit dah. Takut kencing manis. Nak ambil susu, carilah susu original. Dia ajar pada kita tuan-tuan. Tapi hari ni kita tukar. Kita tukar daripada susu hak original, kita buat susu tiruan. Pekat melekat. Pitenyih dengan jari pula, jilat pula, kecil-kecil dulu. Buh atas roti pula. Buh pula roti tu, hak bentuk piramid. Kemudian kita kata, saya kena kencing manis Ustaz. Tak kencing manis apa? Segala kencing main kat hang. Allah Ta'ala ni dia dah bagi yang istimewa dah, original dah. Nama dia santan. Tapi hari ni kita bila sebut santan, kolesterol, kencing darah tinggi, kolesterol darah tinggi. Salah pula santan tu. Akhirnya hari ni orang nak masak, dia guna susu tiruan, ganti santan. Boleh tak tuan-tuan? Dah sampai masanya. Saya bercakap tuan-tuan pada pihak kementerian. Saya bercakap depan menteri, saya bercakap dalam televisyen. Saya bercakap dalam banyak benda. Banyak tempat saya bercakap. Saya kata, kita di sekolah belajar benda hak kita tak pakai lepas habis sekolah. Kita duk belajar di sekolah ni, benda hak kita tak guna bila habis sekolah. Anak saya ni balik duk di rumah ni, duk buat kerja macam-macam. Saya tengok. Saya kata kat anak saya, kalau tak faham tanya ayah. Dia gelak tu. Dia kata 4 seorang, universiti seorang tu ada 5 orang. Tak perempuan 2 orang ni, saya suka usik. Kalau tak faham apa-apa tanya ayah. Anak saya gelak. Pasal apa gelak? Pasal hari tu dia tanya lah. Matematik tambahan. Saya naik angin. Hantar tepi, aku pening pula. Ayah tak reti nak jawab. Berapa banyak kita belajar di sekolah dulu-dulu, lah pergi ke mana? Zaman kita dulu belajar geografi. Menanam ubi kayu di Cemur. Lah ubi kayu pun tak nampak. Kita belajar tentang geografi. Pelabuhan, entrepot di Belanda. Belanda pun tak nak pergi. Kita duk belajar tuan-tuan, melombong biji besi di Brazil. Belajar. Raja Chulalongkorn di Thailand. Bapak dia Raja Mongkut. Agak-agak faedah apa tuan-tuan belajar Raja Chulalongkorn? Belajarlah Chulalongkorn sini, Anna and the King sini, semuanya belajar. Tapi bila habis sekolah, tang mana kita masukkan ilmu tu? Bawa beg ni sampai lari tulang belakang budak tu, slip disc. Punya beratnya beg, hoi ya hoi. Tang mana yang hang pakai selepas habis sekolah? Maksud saya apa? Tolong belajar benda yang kita akan jumpa selepas kita habis sekolah. Apa dia? Rukun negara. Hari ni tak diajar apa itu kepercayaan pada Tuhan. Apa itu kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang ni kena ajar daripada sekolah rendah ni. Apa dia percaya pada Tuhan? Sebab hari ni pahaman komunis dah sampai. Tak percaya Tuhan. Pahaman yang salah tentang Tuhan.
Nak betul balik susah tuan-tuan. Orang tak faham tentang raja. Kenapa tak belajar sistem raja di Malaysia? Sistem raja di tanah Melayu ni. Macam mana 7-9 raja-raja kita ni tuan-tuan yang duduk di tanah Melayu ni sanggup menurunkan tanda tangan, menurunkan kuasa, memberikan kuasa, berikan macam-macam. Nun 1948 sebelum merdeka 1957. Sebab tu hari ni orang hina raja, orang tak hormat raja sebab dia tak tahu apa itu raja asal dia. Ini hang duduk di negeri Perak, hang duduk di Johor, hang duduk di Selangor, hang duduk di Negeri Sembilan, hang duduk di Terengganu, Kelantan, Kedah, Pahang. Apa peranan raja ni? Hang tak pernah baca pun. Sultan dan pemerintah negeri dok dan jajahan takluk dia. Maka hari ni timbullah cerita sultan-sultan ni duduk saja makan gaji buta. Kalau tak sign hari tu, hang pun tak boleh duduk kat Malaysia. Puang hajar hang dengan sultan. Bayangkan tuan-tuan, negara lain masuk dalam negara penjajah British, penjajah Belanda, penjajah Portugis, penjajah Sepanyol, masuk dalam negara-negara Islam, apa dia buat? Dia ubah habis tuan. Antara yang dia ubah ialah Islam, antara yang dia ubah ialah dibawanya undang-undang lain, antara yang dia ubah ialah mangsuhkan, gantikan, hapuskan kerajaan Islam. Kesultanan dan kerajaan raja-raja Islam, baik di India dia buang, di Indon dia buang. Dulu sikit punya banyak ke raja-raja, sultan-sultan di Indonesia? Mari penjajah Belanda dia habis semua. Di India berapa banyak raja-raja yang dibuang tuan. Akhirnya dibawa sistem yang lain. Tapi mereka tak boleh buat di tanah Melayu. Beratus tahun duduk di tanah Melayu, dia tak boleh nak ubah tuan. Dengan adanya sultan, Islam pun mereka tak boleh ubah tuan-tuan, penjajah-penjajah. Tak boleh nak diubah. Tak boleh dia nak tukar kuasa sultan, nak jadi governor pun tak boleh. Habis kuat nak duduk diam-diam jadi resident. Apa ni tuan-tuan? Yang begitu hebat sekali tuan-tuan, dia tak boleh nak ubah. Hak negara lain dia habis ubah semua. Mana hak dia masuk dia ubah tuan-tuan. Yang ni yang kena ajar balik. Apa pengorbanan raja-raja Melayu dalam nak menjaga Islam, nak menjaga masyarakat, nak menjaga rakyat yang berbudaya berbagai. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini ada agenda kutuknya. Tuan-tuan tengok last kali rukun negara tu apa? Kesopanan, kesusilaan. Terapkan daripada sekolah lagi. Apa dia sopan? Bila kita tegur, tak boleh pakai macam ni, tak sopan. Saya punya pasal, saya nak pakai skirt. Tak boleh pakai macam ni, hang tayang dalam Facebook. Saya nak pergi mandi. Takkan nak pakai jubah kot. Abang Jad. Pakai sependa, duk menari gini. Memang tu hak hang, tapi dalam bilik hang, bukan dipamerkan. Di mana kesopanan kamu? Kamu Islam ke, kamu tak Islam ke? Kesopanan dan kesusilaan. Nombor 2 yang saya cakap kena ajak di sekolah, undang-undang, peraturan. Benda tu dia akan jumpa lepas habis sekolah. Tapi kita tak diajak di sekolah. Undang-undang jalan raya, peraturan jalan raya di sekolah ajaklah. Peraturan, undang-undang yang berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan sivil, apa benda diajarlah. Yang ketiga yang kena ajak di sekolah sebelum mereka habis sekolah, apa dia? Kesihatan. Kerana hari ni yang paling banyak mati selepas jalan raya aksiden tuan-tuan, sakit jantung. Yang paling banyak sekarang mati tuan-tuan, kanser. Yang paling banyak mati hari ni apa tuan-tuan? Kencing manis. Yang paling banyak mati hari ni apa tuan-tuan? Diabetes. Apa nama? Darah tinggi. Kenapa tak diajar di sekolah? Yang hang duk makan minuman bergas ni. Main badminton, gas.
Lepas main bola, gas bertenaga. Tengok macam lembu pun lari. Umur 14 tahun kena insulin lah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sebab tak diajar, saya tak tahu benda ni boleh. Betul boleh masuk gout lagi. Macam mana nak main bola ke peringkat Olimpik budak-budak gout? Nak masuk Piala Dunia, rentilah tuan-tuan. Budak-budak gemuk. Pemakanan tak sihat. Duk makan kentang goreng sambil main game. Kentang goreng. Kena ajar di peringkat sekolah lah. Yang ni makanan tak elok, yang ni makanan berkhasiat, mana elok. Yang keempat yang kena ajar di sekolah apa dia? Ilmu rumah tangga tuan-tuan. Ni, PKP ni nombor satu yang paling banyak ialah perceraian. Kesan PKP ni. Duk di rumah bergaduh, cerai. Nombor dua, bunuh diri. Saya dalam tempoh PKP dah bulan 3, bulan 4 tu, sampai sekarang tuan-tuan. Saya tak larat nak angkat telefon dah. Ustaz boleh jumpa. Nasib baik mereka buat PKP, tak boleh zon merah. Hampa duduk di rumah. Ustaz nak jumpa Ustaz boleh? Tak boleh lah. Kak zon merah, nak main tempat saya payah. Lepas habis zon merah, zon hijau kak main. Tukang jadi jingga pun tak apa. Nasib baik ada alasan tu tuan-tuan. Kerja bergaduh, bercerai. Paksa apa? Paksa dia tak tahu tanggungjawab. Paksa dia tak tahu apa dia benda yang boleh jatuh cerai. Apa dia benda yang boleh jatuh talak. Hang keluar daripada pintu tu, hang keluar je leha, jatuh talak satu. Ustaz, kenapa? Suami saya kata kalau saya keluar dari pintu tu jatuh talak. Kata, lah kak dah seminggu tak keluar mana tuan? Awak dah tak boleh keluar. Keluar kot tingkap. Dia kata tak boleh keluar kot pintu. Kak terbit kot tingkap. Apa masalah? Tuan-tuan, Islam cukup lengkap. Dia menjawab semua soalan yang tuan-tuan nak kemukakan. Tapi sayang, bila orang Islam cakap, ustaz bercakap, dia tak ada kelulusan.